Salam sejahtera kepada semua. Salam Forum Remaja, ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syukur kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja pada pagi nimala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik, lagi molek mata memandang pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang tema mengenali adat dan budaya masyarakat Cina di Malaysia. Saya ulangi, mengenali adat dan budaya masyarakat Cina di Malaysia. Masyarakat Malaysia ialah suatu masyarakat yang bersifat majmuk dan pelbagai. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi, iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. Kerana masyarakat Malaysia itu masyarakat Jawi, iaitu yang pelbagai latar belakangnya, maka setiap bangsa atau ras di dalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza satu sama lain dari segi latar belakangnya. Tidak terkecuali berbeza dari segi adat dan budaya. Adat bagi setiap kaum di Malaysia pastinya dilihat dari sistem nilai yang berbeza. Martabat adat itu sendiri berbeza kedudukannya bagi masyarakat Malaysia pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya saya memperkenalkan diri saya dahulu dan seterusnya kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Nama saya ialah Liz Terdampak Anak Baging selaku pengerusi forum kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Ivilisa Janggo yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudari. Saudari apa kabar? Terima kasih saudara pengerusi. Saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Kesulta Anak Benjamin. Selamat datang saudari. Saudari apa kabar? Terima kasih dan kabar baik saudara pengerusi. Berada di sebelah ahli panel kita yang kedua, tak lain tak bukan mestilah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Paulina Judi Anak Nano Fenanos. Walaupun pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Pengerusi, saya berada dalam keadaannya baik. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu mengenali adat dan budaya masyarakat Cina di Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan adat resam ini, terutamanya tentang amalan yang diamalkan oleh kaum Cina di negara kita. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudari Ivilisa. Mohon saudari merungkaikan persoalan ini kepada semua. Terima kasih saudara pengerusi. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Adat secara umumnya didefinisikan sebagai satu aturan dan cara hidup. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang ada kalanya dilakukan setiap ataupun musim, sama ada perpaduan bulan atau tahun. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalaq berkenaan dengan adat. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah dari segi pengertiannya, ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup, iaitu tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Adat bersifat maya, iaitu tidak dapat dilihat. Ia timbul daripada satu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Apabila ianya dizahirkan dan dapat dilihat pelaksanaannya, misalnya seperti ada bercukur, ada bersanding dan juga sebagainya, itu sudah menjadi suatu budaya dalam masyarakat kita dan ia dapat didefinisikan
sebagai adat. Maknanya, budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat suatu masyarakat itu. Kerana dua entiti ini terlalu terkait sifatnya, kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. Yang berbeza cuma cara sebutannya. Budaya yang dipahami dan dilihat hakikatnya ialah adat. Budaya bersifat tidak tetap, yaitu boleh berubah. Justru, wujud pengkelasan budaya nasional dan budaya modern ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. Maka, ia jelaslah boleh berubah. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. Oleh itu, bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal. Justru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia, pada hari ini, kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan pribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang apakah maksud sebenar adat resam ini, lebih-lebih lagi tentang adat resam yang diamalkan oleh kaum Cina di negara kita. Dan pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Kausilda, tentang apakah adat resam yang diamalkan oleh kaum Cina di negara kita. Silakan saudari. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih saudara penerusi. Sidang hadirin yang dihormati. Masyarakat Cina mempunyai adat resam yang sangat unik. Kehidupan harian dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling, menyebabkan mereka bergantung kepada nasib. Terdapat beberapa adat resam yang diamalkan oleh masyarakat Cina, iaitu adat perkahwinan, adat kelahiran, dan adat kematian. Bagi adat kelahiran, keluarga Cina mempunyai beberapa kepercayaan semasa ibu mengandung. Misalnya di dalam bilik ibu, perabot tidak boleh dirubah, terutamanya katil. Memaku dinding rumah tidak dibenarkan sama sekali. Ibu yang mengandung mestilah berjaga-jaga supaya tidak terperanjat dengan benda-benda yang tidak baik. Orang Cina tidak suka bayi, mereka itu dipuji berat badannya. Sebaliknya, kata-kata pujian seperti gemuk atau gemuk macam babi dapat diterima. Kelahiran seseorang anak biasanya diraikan apabila ia berumur 1 bulan. Saudara mara dan sahabat handai memberi hadiah yang boleh digunakan oleh bayi. Hadiah-hadiah itu dibungkus dengan kertas merah. Sesetengah keluarga meraikan bagi keduanya apabila anak itu berumur 1 tahun. Bagi adat perkahwinan pula, perkahwinan adalah perkara yang amat penting dalam kehidupan kaum Cina maupun keluarganya. Ia merupakan peralihan yang banyak mempengaruhi perubahan bagi seseorang lelaki. Pada umumnya, perkahwinan adalah cara yang sah untuk mendapatkan seseorang isteri. Institusi ini memberikan kebenaran untuk menyambung zuriat nenek moyangnya serta memulakan zuriat sendiri. Di samping itu, Cina lelaki akan menghadapi banyak tanggungjawab baru sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapa kemudiannya. Dalam masyarakat Cina, pada masa dulu, pertunangan boleh dilakukan apabila kanak-kanak itu berusia di antara 7 hingga 14 tahun. Selanjutnya tidak terikat lagi dengan peraturan tradisional bagi seseorang perempuan Cina itu berkahwin. Pada waktu dulu, sesuatu perkahwinan adalah diatur oleh kedua ibu bapa. Tetapi, keadaan itu telah berubah pada hari ini. Walau bagaimanapun, ibu bapa masih mempunyai kuasa dalam perkahwinan anak-anak mereka. Terdapat 3 upacara yang dijalankan oleh masyarakat Cina di Malaysia, yaitu perkahwinan sibil, di mana pengantin itu belum daftar dahulu sebagai suami isteri yang sah dari segi undang-undang. Upacara minum teh itu merupakan satu gaya tradisional Cina, di mana pengantin baru memberi teh kepada ahli-ahli keluarganya yang lebih tua untuk minum. Pada zaman ini, semua saudara mara dan kawan-kawan itu dijemput untuk minum teh. Pada kebiasaan pada hari perkahwinan, upacara minum teh adalah yang dihadiri oleh saudara mara yang rapat saja. Perkara yang dianggap mustahak dalam
kaum Cina ialah pengumuman perkahwinan itu kepada kawan-kawan dan saudara mara mereka dengan mengadakan jamuan. Besar kecilnya jamuan itu bergantung kepada kemampuan seseorang. Oleh kerana majlis itu penting, maka tetamu-tetamu yang hadir eloknya memakai pakaian yang cantik dan berwarna merah. Sebaik-baiknya hendaklah dielakkan daripada memakai baju yang berwarna hitam, biru dan kelabu ataupun warna-warna yang biasanya digaitkan dengan peristiwa sedih dalam masyarakat Cina. Seterusnya, apabila tetamu berjumpa dengan kedua pengantin baru ini, mereka haruslah mengucapkan tahniah kepada mereka. Tetamu janganlah menceritakan atau menyebut perkataan yang sedih seperti kematian, sakit, bencana atau hantu seperti bututor dengan kedua pengantin itu. Warna merah di kalangan masyarakat Cina berarti tanda baik dan gembira. Oleh kerana itu, sekiranya tetamu memberi hadiah, eloklah dibungkus dengan kertas yang berwarna merah. Apabila seseorang itu memasuki rumah semati, dia hendaklah membawa sepasang lilin putih, 2 kertas ataupun duit kertas dan lain-lain alat sembahyang untuk diberikan kepada keluarga semati yang kurang berada. Sekarang, lazimnya pelawat memberikan derma atau menghantar kalungan bunga kepada semati. Kadangkala, sekumpulan sahabat atau sesuatu persatuan menyediakan panji-panji yang tulis dengan kata-kata pujian kepada si mati. Ketika meninggalkan rumah si mati, pelawat biasanya diberikan seutas benang atau gula-gula berikat benang merah sebagai tanda terima kasih. Warna merah itu warna yang memberi nasib yang baik dan menghalang hantu syaitan yang selalu mengacau. Gula-gula itu diberi dan boleh dimakan. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang adat resam yang diamalkan oleh kaum Cina di negara kita. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah perayaan-perayaan yang wajib dilakukan oleh kaum Cina di negara kita? Silakan, Saudari Paulina. Dan salam sejahtera. Terima kasih Saudari Pengerusi. Selain daripada sambutan Tahun Baru Cina, terdapat 4 lagi jenis perayaan yang disambut dari kaum Cina, iaitu Hari Cap Gome, Pesta Cingge, Cihming atau Cehbeng, dan Prisa dan Fu, Festival Perahu Naga. Pada Tahun Baru Cina, ibu bapa atau orang yang lebih tua akan memberi ampau kepada anak-anak sebagai tanda baik agar mereka boleh hidup dengan lebih sehat dan bahagia. Kalau kita, duit raya lah. Sebelum sehari Tahun Baru Cina, semua keluarga Cina akan berkumpul dan makan bersama-sama untuk melambangkan semula atau perpaduan. Masyarakat kita menganggap acara ini sebagai makan besar. Kalau masyarakat Melayu pula, selalunya malam raya kita akan mengemas rumah dan tolong-menolong antara satu sama lain. Tahun Baru Cina akan disambut selama 15 hari sehingga Cap Gome. Hari Cap Gome ini merupakan Tahun Baru Cina yang terakhir. Ia jatuh pada hari ke-15 pada bulan 1 dalam kalender Cina. Oleh itu, semua yang menyambut akan merasa gembira dan ceria. Perayaan Cingge merupakan perayaan kemuncak Cap Gome. Perayaan Cingge ini penting untuk mengingati nenek moyang yang telah meninggal dunia. Pesta Duan Wu atau Festival Perahu Naga. Perayaan ini merupakan perayaan tradisional Cina yang disambut pada hari kelima mengikut kalender Cina yang melibatkan acara Lomba Perahu Naga. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada Saudari Pengerusi Majlis. Terima kasih, Saudari Paulina. Sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati sekalian, kita masih lagi berada dalam Majlis Forum Remaja di Politeknik Metro Betong yang ceria dan indah ini. Pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk mengenali adat dan budaya masyarakat Cina di Malaysia. Soalan saya kepada ahli panel pertama, apakah usaha lain yang boleh membantu dalam mengekalkan adat resam ini agar tidak dimakan usia? Silakan, Saudari. Terima kasih Saudara Pengerusi. Pada pendapat saya, untuk mengembangkan budaya tradisional,
rakyat mestilah didedahkan kepada kekayaan warisan budaya negara. Kita boleh menganjurkan kempen, ceramah, wawancara, serta pameran untuk menghidupkan warisan budaya. Dengan ini, rakyat kita akan lebih memahami budaya sendiri. Usaha kita menerapkan seni bina Melayu pada bangunan Pusat Dengan Dunia Putra, PWTC, Museum Negara, Bank Muamalat dan bangunan lain perlulah diperluas. Kemasukan budaya asing yang mampu mengangkat kedudukan tradisi dan identiti negara juga perlu disekat. Tempat dan bangunan bersejarah perlulah dikekalkan dan dipulihkan. Dengan ini, warisan budaya dapat diikuti dan dilihat sepanjang masa. Warisan tradisional kita boleh disampaikan kepada generasi muda melalui latihan. Kumpulan makyung, wayang kulit, sapin, dan sebagainya boleh dijalankan melalui rakan seni budaya. Sistem pendidikan juga boleh menyelipkan budaya tradisional sebagai pendidikan juga melalui aktiviti kekurikulum di sekolah. Pertandingan berbalas pantun dan tarian tradisional akan mengembangkan budaya ini. Usaha ini memberikan peluang kepada mereka yang berminat untuk mengikutinya. Dengan ini budaya kita akan terus berkembang dan persembahan ini juga akan memberikan orang ramai untuk mengenali dengan lebih dekat kenalan dengan adat di Malaysia. Dengan ini seni jiwa bangsa dapat dihayati kerana tak kenal maka tak cinta. Saudara pengurusi, izinkan saya menyuarakan buah fikiran berdasarkan ulasan yang diberikan oleh ahli panel yang pertama. Silakan ahli panel kedua. Terima kasih saudara pengurusi. Saya turut bersetuju dengan pernyataan yang diberikan oleh ahli panel yang pertama. Budaya tradisional kita juga menunjukkan bukti pekerti masyarakat Malaysia. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. Budaya tradisional juga dapat memperkuat perpaduan negara. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. Misalnya, kunjung mengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. Rakyat kita tidak kira keturunan, agama dan amalan agama Islam turut merayakan bersama-sama. Jiran, tetangga dan sahabat handai saling mengunjungi. Kita saling menerima dan memberi. Semangat kekitaan ini akan mengeratkan silaturahim, seterusnya memupuk perpaduan. Budaya perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun kita. Melalui budaya tradisional, kita mengetahui asal-usul kita. Dengan ini, kita tidak akan lupa daratan. Sebaliknya, kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. Dari sini, kita akan mendapat iktibar. Budaya kita yang murni juga merupakan benteng budaya. Dengan ini, rakyat kita tidak akan dihanyutkan oleh budaya barat. Yang ada pada hari ini berpunca daripada yang silam. Jadi, generasi muda haruslah mengenali asal-usul sendiri. Terima kasih ahli panel yang kedua. Ahli panel ketiga pastinya mempunyai buah fikiran yang tidak kurang hebatnya. Silakan Saudari Paulina. Terima kasih dari pengurusi majlis. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencukupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita. Hal ini termasuklah dari segi pakaian, adat resam, makanan, seni, dan sebagainya. Tetapi kini, warisan budaya tradisional negara ini kita semakin dalam arus permodernan. Budaya melambangkan identiti sesuatu negara. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat. Misalnya, keunikan pakaian tradisional pelbagai kaum yang berbagai bentuk, potongan dan cara pemakaian serta berwarna-warni. Contohnya pakaian tradisional kaum Cina iaitu cheongsam, pakaian cheongsam atau baju panjang yang selesa dan anggun.
juga sering dibuat hingga ke hari ini. Masyarakat Cina juga mempunyai tarian tradisional mereka yang tersendiri, yaitu tarian singa yang ditarikan sebagai berlangsungnya Tahun Baru Cina setiap tahun. Tarian singa adalah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina yang mana penari memakai dan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh dua penari, itu seorangnya memakai kostum manakala pasangan penari akan memakai bahagian dan bergerak seakan-akan singa di atas pentas yang disediakan. Tarian singa utara adalah berasal dari bagian utara Cina, menggunakan tarian ini sebagai hiburan. Dan singa utara adalah lebih banyak pergerakan akrobatik dan bertujuan sebagai hiburan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Paulina. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang adat resam kaum Cina di negara kita. Kepelbagaian adat resam yang pelbagai negara kita membuatkan negara kita kaya dengan pelbagai adat resam yang sentiasa terjaga dengan rapi oleh kaum di negara kita. Oleh itu, banyak usaha yang dapat diimplementasikan agar generasi sekarang dapat mempelajari tentang kepelbagaian adat resam yang ada di negara kita pada masa kini. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti sahaja, tetapi perlu berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dengan berkat daya usaha yang gigih, maka kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, salam sejahtera. Terima kasih.